وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد بجهاده وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, jadi muslimin, muslimat, ibu-ibu, opah, hadirin yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini di atas rahmat yang besar daripada Allah, di antaranya dengan hujan. Hujan ini salah satu rahmat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak disebutkan tentang ini dalam Quran. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat besar buat hamba-hamba. Demikianlah juga pelipun yang kita di sini juga di atas satu rahmat yang kita syukuri, yang juga turun ibarat hujan juga. Apa dia? Al-Quran. Jadi dalam Quran Allah umpamakan air hujan dan dikiaskan juga dengan Al-Quran. Pertama-tamanya sebelumnya kita mula dengan ayat Quran. Kita buka dalam satu surah. Cuba kita buka surah yang ke-16. Ayat 64. Jadi kita tengok surah 16 ni, terenungi ayat 2 ayat. Ayat 64, kemudian ayat 65. Ayat 64. Setelah nanti kita tengok ayat 65. Semua ada Quran. Ke surat 273. Okay. Ayat 64 dulu Okay, boleh kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana
إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Okay. Jadi wama anzalna alaikal kitaba illa. Jadi kalau tengok dalam ayat ni, pertama ni benda-benda yang kita kena apa kata sebagai kemahiran kita supaya kita biasa. Jumpa ma kan? Nampak kan? Wama. Lepas tu ada kalimah anzalna alaikal kitab, lepas tu ada illa. Pasal tak? Ma, lepas tu ada illa. Ini sebenarnya ma tu dia macam la, lepas tu ada illa. La ilaha. Dia ada nafi, ada isbat kat situ. Ma ni maksudnya macam la. Jadi terjemah dia apa? Tak, tidak. Ataupun tidak ada tujuan lain maksudnya tu. Tidak lain terjemah. Dan tidaklah. Kalau kita nak terjemah satu boleh. Dan tidaklah kami telah turunkan ke atas engkau akan kitab ini. Melainkan dengan satu tujuan saja. Apa dia? Supaya engkau menjelaskan untuk mereka. Bagi mereka yang mereka berselisih padanya tentang apa? Tentang kehidupan dunia dan akhirat ni. Hari kiamat dan sebagainya. Itu pertama. Jadi Quran ni sebagai apa dia? Bukan petunjuk dulu tu, keterangan dulu. Tengok, tubayyin keterangan. Jadi kita nak dapat petunjuk sebelum dapat penjelasan. Boleh? Jadi sebab tu Quran pertama mesti dapat keterangan. Itulah fungsi utama Quran. Jadi Nabi bawa Quran bukan baca saja begitu saja. Tapi Nabi beri penjelasan tentang apa yang difirmankan Allah itu. Itulah juga tuntutan kita, mencari penjelasan. Kemudian barulah yang kedua, bila jelaskan, barulah manusia ni dapat clear daripada apa yang mereka selama ni berselisih, tak pasti. Ikhtilafun ni satu yang tak pasti. Pandangan itu ini, tapi semuanya tak ada satu keputusan yang tepat. Lalu datanglah wahyu menjelaskannya. Kemudian wahudan, dan apa ni yang kedua? Petunjuk. Petunjuk. Dan bila ramai manusia dah dapat keterangan dan ikut petunjuk, apa sampai pada mereka? Warahmatan, dan rahmat daripada Allah liqaumi yu'minun, yang khas khusus hanya untuk kaum yang beriman. Siapa kaum yang beriman? Bila sebut kaum maknanya tak kira bangsa apa pun. Tak kira di tempat mana pun di seluruh pelosok dunia ni, yang penting mereka beriman. Allah tak pandang kepada rupa warna kulit dia. Yang penting mereka beriman. Yang itu yang Allah kehendaki. Jadi tiga perkara dalam ayat ni. Tujuan Allah utuskan Nabi, Allah beri Nabi kitab yang diturunkan kepada Nabi. Pertama, untuk apa? Diberikan keterangan. Maka kita kena ambil tahu keterangan. Kemudian setelah dapat keterangan, hudan di situ maknanya ikut petunjuk. Hudan yang kedua tu maknanya apa? Petunjuk yang diikuti. Dan yang ketiga, dapat rahmat Allah. Yang khusus kepada kaum yang beriman. Baik, sekarang ni kita baca ayat 65. Lepas Allah cerita tentang Allah turunkan Quran. Jadi orang beriman ni ibarat macam mana? Bila dia dapat keterangan, kemudian dia ikut petunjuk dan dia dapat rahmat Allah. Allah ibarat dalam surah ayat ni, ayat 65 kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha.
Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Jadi dan Allah lah yang telah menurunkan dari langit. Tengok, selepas Allah kata Allah turunkan apa yang dari langit, Allah turunkan apa? Al-Quran, kitab kepada Nabi kan. Allah guna lafaz yang sama, anzala, yang dimasukkan apa? Hujan, minas sama, akan air hujan. Lalu dengan air ini ahya bihil ard ba'da mautiha. Lalu air ni tadilah menjadi sebab kehidupan. Dia menghidupkan disebabkan air ini akan al-ardh apa? Bumi ni tanah lah kan. Siapa tu? Ya, manusia. Yang sebelum ni ketika mana tidak ada kitab yang diturunkan, semuanya seolah tanah-tanah yang gersang. Bila ada Quran sampai, maka tumbuhlah sesuatu, hiduplah hati-hati tu. Sebab itulah ibaratnya sama macam air hujan yang turun juga daripada bumi yang gersang mati tadi, menghidupkan bumi sesudah matinya. Jadi itulah ibarat orang yang tanpa Quran, hati dia, jiwa dia mati macam tanah yang mati sebelumnya. Ketika turun Quran, ketika itulah hiduplah. Kata Allah suruh kita fikir. Dalam ayat penutup ayat ni apa? Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya perbandingan ni, pada demikian ini yang Allah buat ni benar-benar tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah yang hanya dapat manfaat bagi kaum yang mana? Li qaumi yasma'un. Apa maksud dia? Apa kena-mengena kat sini untuk kaum yang mereka nak dengar? Dengar apa? Ya, itulah yang mau ambil pelajaran daripada ni. Baik, jadi itulah ibadat kita. Di sini kita dapat dua rahmat hari ni. Apa rahmat pertama? Air hujan. Rahmat kedua? Al-Quran. Sama. Air hujan menghidupkan tanah yang mati ni. Al-Quran menghidupkan, ya, yang kita juga asal dari mana? Tanah juga. Nampak tak? Itu dua. Ingat surah berapa ni? 16 ayat 64 ayat 65. Jadi kita tengok air hujan jangan sekadar tengok saja. Kan? Tapi fikir, inilah satu rahmat besar daripada Allah juga kepada kita. Untuk rohani dan jasmani. Air hujan untuk apa? Jasmani, dengan air hujan yang kita dapat makan, keluar tumbuh-tumbuhan, banyak dapat hasilkan sesuatu. Begitu juga dengan Al-Quran ni. Baik. Jadi hari ni kita nak masuk surah Fatihah, iaitu ayat yang keberapa? Ayat pertama ni dah ada tulis ayat pertama apa dia? Bismillah. Jadi Bismillah ni dia ada ringkasan nama dia. Nama dia apa? Basmalah. Basmalah. Apa lafaz basmalah yang penuh? Bismillah. Ini besar lagi kau nak. Nampak ke ya? Bismillah. Okey. Jadi kita baca sama-sama. Lafaz basmalah. Sebutkan lafaz basmalah yang penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jadi kita dalam Quran ada berapa lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Mesti soalan-soalan macam tu dulu. Fakta-fakta dulu. Pernah kira tak? Kalau Bismillah saja ada berapa? Okey, setiap surah
kita sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surah, kita nak buat kuis dapat hadiah ke apa? Okay, setiap surah ada Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Setiap permulaan surah. Surah apa yang tak ada? At-Taubah. Kenapa tak ada? Peperangan tak ada? Ya ke? Surah Al-Anfal pun peperangan je tak? Kan? Mula-mula cerita walimah dah. Perang. Apa sebab? Ada beberapa sebab. Dua pandangan lah yang kita tahu. Banyak lagi tapi dua ni cukup. Pertama, sebab mula surah ni Bara'ah. Bara'ah tu minallah. Surah Taubah. Bara'ah ni apa? Bara'ah bukan rahmat. Allah lepas diri. Kan? Allah berlepas diri. Allah tak nak peduli maknanya. Tahu betul tak? Maknanya ini satu bukan dia sebut Bismillah. Dia sebut apa tentang Ini pandangan bersama. Kerana surah ni mula dengan Bara'atu minallah. Allah berlepas diri daripada kelompok yang musyrikin ni. Jadi itu pertama. Jadi tak kena dibaca Bismillah tu. Pandangan lah yang pertama. Yang kedua, sebenarnya surah At-Taubah adalah surah Al-Anfal bahagian kedua. Jadi disambung. Baca surah Al-Anfal dan sambungannya surah At-Taubah. Jadi tak ada Bismillah kat situ. Sebab dia sambungan part 1, part itu pandangan. Dua. Pertama apa tadi? Tahu surah Al-Anfal, surah nombor 8. Surah Al-Anfal, kemudian surah At-Taubah. Tengok surah 8, lepas tu surah 9 kan? Kena buka kan? Surah nombor 8 dengan surah 9 tu dia adalah cerita peperangan lagi, sambungan. Jadi kerana sambungannya tak disebut Bismillah sebab dia sambung terus. Lepas tu surah At-Taubah. Itulah pandangan, beberapa pandangan. Dua pandangan cukup kan? Okay. Jadi setelah kita faham, kita tengok tu maknanya Bismillah ada 113, betul? Yang kita baca. Setakat yang kita baca ada 113 di permulaan surah. Namun ada lagi kita baca tapi di tengah surah sebenarnya. Bismillah. Pertama, surah Hud. Bukan surah Hud. Surah Hud. Orang belajar tajwid dia biasa kat sini ada satu hukum yang unik dalam Quran. Apa? Bismillah. Tu apa hukum dia tu? Tu kat surah Hud ayat 41. Surah Hud surah 11 ayat 41. Muka surat 221. Jadi pertama surah Hud ayat 41 kan? 40 ke 41? 41. Surah 11 ayat 41. Tambah satu lagi. Surat 226. Lafaz Bismillah saja dia tak penuh. Tak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey. Baca ya. Cuba dah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Dan telah berkata oleh Nabi Nuh kepada pengikutnya, irkabu fiha, naikilah kamu kapal tersebut ke dalam bahtera dengan menyebut Bismillah. Majriha maknanya ketika berlayar kapal tersebut. Wa mursaha, dan ketika berlabuhnya kapal tu. Jadi ketika naik dibaca, kemudian ketika kapal tu berhenti juga dibaca. Jadi bolehlah kita amal juga. Nak naik kat mana? Apa saja yang kenderaan yang kita naiki, boleh. Jadi inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku benar-benar adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalimah basmalah ni bukan dimulakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tengok para nabi memang menyebutkannya. Semua para nabi memang menyebutkan kalimah ni. Antaranya Allah rakamkan ni nabi yang lama, nabi apa? Antara yang tua juga Nabi Nuh alaihis salam ketika menaiki bahtera. Dan maknanya lafaz ini juga dilafazkan ketika peristiwa yang amat bersejarah ni, peristiwa besar ni. Kan? Ni peristiwa besar sejarah hidup manusia. Dan hari ni ada keturunan sebab ada peristiwa ni, kapal ni. Kita semua ni juga keturunan siapa? Anak Adam yang turun dari kapal. Kita ni lah. Kan? Jadi dia yang pertama. Dan kemudian yang kedua, basmalah juga direkodkan dalam surah 27. Yang ni penuh. Ayat 30. Surah 27 ayat 30. Bersurat 379. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Jadi di sini adalah kata-kata siapa ni? Nabi Sulaiman ke? Kan, ni kata-kata Ratu Bilqis. Balqis ke Bilqis? Ada sebutan dia. Jadi dari mana? Di Sabak, di negeri Sabak di Yaman. Nabi Sulaiman ni dari mana? Dari Palestin. Jauh tu ribuan kilometer tu sampai ke sana. Jadi ini adalah Kitabul Karim dia kata, iaitu surat yang datang daripada seorang raja dari jauh. Itu Nabi Sulaiman hantarkan surat kepada ketua negeri ini. Lalu dia sebut innahu, sesungguhnya dia, iaitu surat ini datangnya dari seorang yang nama dia Sulaiman yang terkenal. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya dia dimulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini juga satu kisah besar. Yang mana akhirnya apa? Satu negeri ini yang dapat surat ni semuanya penduduk dia
beriman. Jadi ini lafaz basmalah yang kedua dalam Quran. Jadi yang kali ini disebut oleh siapa? Ditulis lafaz ini oleh Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan apa? Basmalah ni adalah amalan siapa? Umat Islam akhir zaman saja ke ataupun para nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu? Umat-umat terdahulu, nabi dahulu semua dah amal dah benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah amalan apa? Turun-temurun kaum muslimin. Kan? Yang maknanya apa? Sangat-sangat menilai tinggi sebenarnya lafaz ni. Baik. Dan banyak ada dalam satu hadis Nabi sebut, antaranya Nabi Yunus juga sebutkan Bismillah. Ada seorang nama dia Adi. Ketika Nabi baru pulang daripada Taif, ada orang berikan dia Nabi anggur. Kerana melihat Nabi cedera dengan kesakitan selepas dihalau tu, ada seorang pekerja di ladang tu lah, diarahkan untuk beri Nabi anggur ni. Lalu dia, macam mana Nabi makan, Nabi baca Bismillah. Jadi dia pun terkejut sebab tak jumpa orang baca lafaz tu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanya dari mana? Nabi tanya orang ni, dia sebut dia daripada Ninawa. Oh, itu tempat saudara saya. Dia kata Yunus bin Matta. Siapa Yunus? Nabi Yunus alaihissalam. Jadi ya, macam mana saudara tahu? Oh, dia macam saya. Maksudnya apa? Maknanya Yunus Nabi, saya pun Nabi. Lelaki kita terus cium Nabi dan terus masuk Islam. Lafaz Bismillah tu lah. Itu antara kisahnya. Jadi apa yang kita perlu jelas sekarang bila kita dah tengok, lafaz basmalah adalah lafaz yang diamalkan oleh para Nabi. Baik. Jadi ada berapa semua? 115 dalam Quran. Ada 115. Baik. Sekarang ni kita tengok lafaz Bismillah. Ada berapa kalimah dalam ni? Ada berapa kalimah? 4 ke? Siapa kata 4? Tak apalah, 4 pun. Kita tengok mana pandangan tepat. Ada kata 4. Ini nak pada mana? Jadi kita cuba potong-potong satu. Mana? Bismi. Lagi? Allah. Lagi? Ar-Rahim. Jadi berapa semua? 4 Betul lah. Ni ni. Satu lagi. Jadi ada berapa semua? 5 ke 4. Jadi 5. Jadi satu kalimah pertama, 2, 3, 4, 5. Kenapa kena tahu ni kalimah ni semua? Sebab nak tahu rahsia. Kalau kita tak tahu, kita kuranglah sikit dapat sesuatu yang tersirat tu, kita dapat tahu sesurat sajalah. Baik, sekarang ni kalimah pertama dimula dengan B. Apa makna B? Kita terjemah dulu. B apa makna? Biasanya dengan. Saya tulis warna apa nampak? Merah. Dengan. Ismi, nama kan? Nama. Kemudian Allah lah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman, pengasih. Lagi? Okey, ikut terjemah saya pengasih pun betul juga, tak apa. Dia banyak makna lah. Tapi kita standardkan. Yang saya pakai terjemah apa? Okey. Ni yang ni kurungkan dia. Yang okey sekarang Maha dipakai pemurah. Yang Maha pemurah. Okey, ni yang pertama. Kurungkan kat sini ya. Yang Maha
penyayang. Okey. Terjemah macam ni dulu Okay, jadi kita terjemah balik. Bi dengan. Kemudian ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang Maha Pemurah Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Baik. Bariskan sikit. Jadi kalimah bi ni, ini nama dia huruf ja bahasa Arab. Kan kalimah ada berapa? Ada 3. Kata nama, kata kerja, kata sendi. Bahasa Melayu pun kita pakai itu juga. Kata nama, kata kerja, kata sendi. Apa pertama? Kalimah. Pelan-pelan ni. Okey, kalimah ada berapa? Ada 3. Siapa yang dah biasa, ada asas-asas sikit. Nampak kan? Pertama, kata nama. Kalimah ni maknanya kita kata kata lah. Kata atau perkataan. Jadi ismi, kata nama. Kemudian ada fi'il. Kata kerja. Kemudian ada harfun. Kata apa ni? Kita kata sendi lah. Macam tu. Jadi sekarang ni kita depan sekali ni dengan ni rasa-rasa yang mana? 1, 2, 3. Sendi. Kita boleh agak dah. Kata ni kerja kan. Okey, rasa-rasa mana satu? Kata nama ke? Kata nama maknanya kata nama. Kipas, nama orang, nama tempat. Kan? Nama binatang. Ini nama apa? Binatang ke? Orang, tempat? Bukan. Kata kerja maknanya tujuh pada berbuat, makan, minum, berjalan, apa semua kan? Yang ni rujuk pada perbuatan ke? Bukan juga. Jadi apa yang paling tepat antara 3 ni? Sendi. Bila sebut sendi maknanya apa? Sendi, kan? Dia Ya, sebab tu antaranya kata sendi atau kata hubung, penyambung. Bila penyambung, tengok. Bila sendi apa? Kat mana sendi? Okey, sekarang ni lengan kan? Sendi mana sendi? Tengah ni kan? Jadinya bila penyambung, maknanya dia mesti ada benda yang menghubungkan dia. Di depan dan di belakang dia. Cuba tengok. Jadi, kata sendi ni, sendi boleh tak jadi kepala? Sendi boleh tak jadi? Tak boleh. Sendi ni kena hubung. Dia jadi tengah-tengah selalunya. Dia jadi penghubung antara 2 perkara. Betul? Jadi sekarang ni, sendi jadi kepala ke tak? Dalam ayat ni. Tak. Ni, mula-mula ni. Jadi sekarang ni, selama kita baca bismillah, terperasan tak bismillah ni mula dengan kata sendi? Yang mana kata sendi sepatutnya tak boleh jadi subjek. Tahu? Jadi sebenarnya kita baca ni macam tergantung lah. Okeylah, kita buat ayat. Sekali kita baca dengan nama Allah. Yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Saya pun datang sini, terus saya cakap. Dengan berjalan kaki. Macam tu je. Okey tak? Lengkap tak ayat tu? Saya datang terus dengan berjalan kaki. Okey tak? Tak okey. Kena buat apa? Kena ada kepala depan lah kan? Saya datang dengan berjalan kaki. Betul tak? Macam tu. Kan? Sambung kan? Ataupun saya tak belakang kepala tu. Dengan berjalan kaki, saya ke sini. Betul? Kan? Baru jelas ayat tu. Jadi sekarang ni dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Apa dia? Yalah, apa benda tu? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Sebab kita dah biasa, kita tak nampak tau. Sekarang ni kita nak bagi nampak. Sebenarnya kita baca ni, ada benda tak yang kita kena faham? Apa tu? Ayat ni saya tergantung ni. Bi bersama Allah, nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Tergantung juga. Apa dia? Jadi sebenarnya
Bismillah, dia nama dia ada kalimah muqaddam sebelum dia. Jadi kat sini dia ada tanda soal. Kemudian baru kita baca bismillah tu. Sebenarnya setiap kali kita baca bismillah, dia ada satu kalimah depan. Apa dia? Auzubillah. Apa dia muqaddam dia ni? Jadi kita boleh letak apa tadi'u. Apa tadi'u. Amali. Hada. Abtadi'u amali. Bismillahirrahmanirrahim. Baru betul. Apa maksud dia? Abtadi'u ni. Aku memulakan perbuatanku. Faham? Dengan nama Allah. Itu maksud dia. Okey. Sebenarnya macam tu. Aku memulakan pekerjaanku ini bersama nama Allah. Baru betul. Dengan nama Allah. Macam tu. Ataupun dengan nama Allah yang Maha Pemurah, aku memulakan perbuatanku, pekerjaanku. Yang ni boleh letak depan ataupun letak belakang. Selama kita baca sebenarnya macam itulah. Contohlah nak buat ayat. Kita baca Quran. Kita buka Quran terus je Bismillahirrahmanirrahim kan? Sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita letak macam ni. Aqra'ul Quran Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya. Aku mula baca Quran ini dengan nama Allah. Tapi tak sebut dah. Faham tak? Sebab perbuatan kita tu terlalu banyak dan berubah-ubah aktiviti manusia. Jadi sebenarnya ingat, kalimah bismillah sebenarnya ada apa? Ada perbuatan yang jelas sebelumnya. Kita kena jelas kita buat apa. Faham? Dia terkait dengan segala aktiviti kita yang kita lakukan. Cumanya Allah nak mudahkan kita. Manusia ni ada 1001 perbuatan. Dan Allah nak setiap ribuan perbuatan kita itu semuanya di samping siapa? Dia. Semuanya dikaitkan dengan Allah. Supaya dapat apa? Dapat keberkatan, dapat kebaikan. Bukan sekadar hanya tinggal kat dunia macam ni je. Tak dapat apa-apa faedah selepasnya. Tak. Jadi, itu yang pertama. Sebab itulah perkataan B ni ada makna dia. B ni ada dia punya maksud dia. Jadi ingatlah. Sekarang ni cuba kita nak nampakkan sikit kan. Kita buat ayat-ayat sikit. Okey, contohlah. Nak makan. Macam mana nak buat? Nak minum air. Ashrabu al-ma'. Kemudian sebutlah Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Aku minum air. Dengan mula dengan Bismillah macam tu. Ataupun okey, naik kenderaan. Bahasa Arab ni apa? Naik kenderaan tadi? Kan? Apa tu? Macam mana majliam kan? Ni kita tinggal lepas ni pula. Macam mana? Saya naik kenderaan. Bahasa Arab ni macam mana? Arkabu as-sayyarah. Kan? Saya menaiki kenderaan ini. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Baca Quran. Aqra'u al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Macam itulah. Faham macam tu je. Itulah sebenarnya lafaz basmalah ni. Setiap perbuatan ada sebelumnya. Cuma kita tak payah lafaz dah ni. Pening juga ni.
Nanti nak makan ubat nak sebut apa Dia maknanya. Ya. Jadi ini sebenarnya kat mana tempat ni? Konsep kat mana? Kat hati. Dan dia tak dah jelas benda yang kita nak buat. Jelas benda nak buat. Dan sebab tu kita kena sedar perbuatan tu. Jadi kita nak kata apa? Saya hisap rokok, bismillah tak? Saya lihat tengok TV, kat TV tu ada aurat orang, bismillah tak? Macam mana tu? Nanti oleh kerana tak sedar kan? Kadang-kadang. Jadi benda ni kita jelas supaya apa? Allah suruh kita ni hidup dengan khusyuk. Hidup ni jangan lalai, sentiasa. Hidup sentiasa je, jelas kita buat apa. Kalau orang tu dia hidup dengan bismillah, mana mungkin dia nak buat benda-benda buruk sebab hidup dia nak sibuk dengan bismillah kan? Tak mungkin. Dia akan rugikan diri dia lah dengan buat benda-benda yang sia-sia. Baik. Jadi lepas bismillah, dah faham kan? Itu rahsia dia. Jadi sebenarnya kat depan ni ada apa? Ada perbuatan yang hanya Allah tahu. Masing-masing kita jelaslah apa yang kita nak buat dan kita nak baca bismillah ni untuk dapat kebaikan pada perbuatan kita. Okey. Baik. Jadi apa makna B tu dengan ke sebenarnya? Apa makna B tu dengan ke? Tulis sikit Ada B kat sini untuk bismillah. Makna dia B untuk bismillah ni, dia ada nama dia Jadi huruf jar ni dia ada banyak nama. Nama dia B ni Isti'anah. B ni maknanya B al-isti'anah. Apa ni al-isti'anah? Memohon pertolongan. B ni maknanya memohon pertolongan. Itu namanya isti'anah ni B berfungsi, fungsi B itu saja memohon pertolongan. Jadi lafaz bismillah ni sebenarnya termasuk bahagian doa juga. Tapi part dia ringkas. Okey. B al-isti'anah maknanya. Jadi bila sebut macam ni, bila kita ucap bismillah, kita sedang buat apa perbuatan dia? Nama dia tawassul. Tawassul. Apa tawassul ni? Tawassul ni maknanya tabarruk. Tabarruk iaitu mencari keberkatan. Jadi dia dua satu, tawassul ni nak mohon perkenan. Tawassul ni kita nak mohon perkenan terhadap sesuatu hajat, supaya hajat tu tercapai. Yang kedua, dan bukan sekadar hajat tu tercapai, tapi apa yang kita dapat tu diberkati. Jadi mohon keberkatan. Dua tujuan ni. Dan kita buat benda ni sebenarnya dia perintah Allah. Okay? Jadi sekarang kita tengok dalil dia dalam surah 5. Surah 5 ayat 35. Kat surah Al-Ma'idah ayat 35. Surah 5 ayat 35. Okey.
Surah Al-Ma'idah ayat 35. Muka surat berapa? Siapa dah jumpa muka surat? Ha? 113 atau 14? 14. 13. Okay. Okay. Dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Iaitu dengan mengikut perintah dia dan meninggalkan segala larangannya. Dan wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah kamu jalan untuk apa? Mendekatkan diri. Wasilah tu kan apa ni? Jalan. Wasilah ni medium. Jadi hari ni kita hubung dengan ibu kita, apa wasilah dia? Handphone. Saya dapat sini, datang sini dari Kuala Kangsar, tapi sekejap je. Tak payah 2 hari makan masa. Dalam masa berapa minit je. Saya makan apa? Apa saya guna wasilah saya? Ya, ada kenderaan kan? Macam itulah. Itu untuk dunia kita. Jadi wasilah juga untuk kita ni hubung dengan Allah ni apa dia? Allah suruh cari. Itu namanya tawassul. Itu namanya tawassul. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kamu pada jalannya supaya kamu beroleh kejayaan. Sebab itulah antaranya tawassul yang paling Allah suka, yang paling Allah suka apa dia? Bila kita sebut nama dia. Sebab itulah kita ucap bismillah ya, dengan nama Allah, dan ditambah dengan sifat dia lagi yang paling agung ni, Ar-Rahman Ar-Rahim. So itu tentang ini. Macam mana nak cari jalan, Allah bagi tahu aturan dia. Cuba buka surah 7 ayat 180. Surah 7 ayat 180. Satu 74. Muka surat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Jadi walillahil asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang terindah, yang terbaik. Lalu datang perintah. Apa perintah Allah? Fad'uhu, maka berdoalah kamu biha. Bi ni bi yang sama. Bi ni bi yang sama dengan apa? Memohon pertolongan menerusi nama-nama tersebut. Oleh kerana kita faham ayat tu, Allah suruh doa dengan memohon pertolongan menerusi nama-nama Allah tu, maka kita pun baca apa? Bismillah. Paling mudah. Faham? Jadi ni perintah Allah pada biha. Sebab itulah satu lagi syarat doa ni yang disebut dalam hadis dia. Ni dalam hadis tambahan ya. Nabi kata ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allaha la Okey. Angkat gambar lagi sini. Okey, ni Nabi bagi tahu. Kita nak doa. Dan doa lah yang paling satu senjata dan inti ibadah. Doa huwal mukul ibadah. Doa itu inti pada ibadah. Kita sebagai hamba ni tak akan ada isi sebenar kalau apa? Tanpa doa dan merayu pada Tuhan. Ini satu amalan yang sangat-sangat Allah cinta. Tapi masalahnya, sebab tu yang paling mudah doa bismillah lah. Tapi masalahnya sekarang, kriteria doa tu tak wujud. Bila sebut doa maknanya apa? Rayu, seru, jelas. Tapi hari ni kita sambil lewa je doa tu. Kan? Sebab tu Nabi sebut, kalau hadis ni kita baca hadis ni. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allaha la yastajibu ad-du'a'u min qalbin ghafilin lahin. Apa maksud dia? Maksud dari dulu dah. Doa mana ya? Perintah Nabi, berdoalah kamu kepada Allah. Berdoalah kamu kepada Allah. Dalam keadaan wa antum, dalam keadaan antum siapa? Kamu semua muqinuna, orang-orang yang sangat yakin bil ijabah, dengan Allah ni mendengar, Allah akan jawab, Allah pasti kabulkan. Itu pasti Allah tak akan sia-siakan. Kita minta mesti Allah beri. Itu hak-hak dia. Banyak hari-hari Allah malu, Allah hamba minta dia tak beri, sedangkan dia maha kaya. Jadi berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu memang yakin Allah perkenankan, Allah maha dengar. Dan Nabi kata wa'lamu, dan ketahuilah kamu. Yang ni Nabi bagi mention ni. Ketahuilah kamu
Annallaha, bahawasanya Allah la yastajibu, tidak ia memperkenankan. Dalam masa yang sama kita yakin Allah berkenan, tapi Nabi bagi syarat. Yang ini Allah tak perkenankan. Ketahuilah kamu bahawasanya Allah tidak memperkenankan, menjawab atau memperkenankan doa akan doa. Ini doa ni baik. Akan doa siapa? Daripada qalbin apa? Hati. Daripada hati yang ghafilin, yang lalai. Lalai dan lahin. Lahin apa? Larau lah. Lahin ni hibur. Faham? Dia bukan doa betul-betul pun. Lahin ni berkaitan lahwun, hiburan. Mesti jelas. Ingat kan? Doa yang Allah tak perkenan apa dia? Hati dia pertama, dia lalai dan larau. Yang ni tak. Betul kena jelas. Jadi, doa mesti yakin. Jelas. Jadi, kita baca bismillah tu, maknanya kita kena rasa bismillah ni mahal lah. Bukan sembuh macam tu saja. Okey. Jadi, berdasarkan ayat tu, tadi Allah perintah untuk apa? Udu'ullah wa antu. Dalam ayat yang kita baca tu, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Berdoalah kamu menerusi nama-nama Allah. Tapi syarat dia apa? Dengan penuh yakin dan kita jelas dengan perbuatan yang kita nak buat tu. Dan kita nak jaga segala amalan kita tu. Baik. Ini maknanya apa? Bismillah ni satu doa dan perintah Allah. Kerana kita faham tu lah kita baca bismillah ni dengan nama Allah. Baik, jadi kita nak terjemahkan apa ni? Jadi tadi apa? Sebelum ni ada apa? Kita boleh kata macam ni lah secara umumnya. Lafaz dia mulai perbuatanku. Perbuatanku ini. Kemudian dengan apa ni? Ni bertawasul dengan memohon pertolongan bagi memohon perkenan dan keberkatan. Kemudian apa? Menerusi apa? Nama bagi Allah. Menerusi nama-nama bagi Allah. Ya? Ulang balik macam mana? Okey. Jadi, ku mulai perbuatanku ini. Ini untuk kita, abang kata peganglah kan. Lepas ni tak payahlah macam ni, susah pula kan. Nanti kita nak faham tu. Jadi, ku mulai perbuatanku ini. Si nak makan ni nak berkat ni makanan rezeki siapa? Dari Allah. Kan kita tak nak lalai, kan? Ni. Jadi, mesti kena jelas. Jadi, ku mulai perbuatanku ini. Ya? Dengan apa dia? Bertawasul, kita boleh kata. Bagi mohon perkenan dan keberkatan. Okey, jadi maksudnya apa? Aku mulai makanku ini dengan bertawasul bagi mohon perkenan dan keberkatan menerusi. Okey, kat sini tambah. Nama ni bila jumpa macam ni, kita tambah apa? Kesemua nama. Kesemua nama. Dari segi bahasa sebenarnya ismi ni satu, asma banyak. Tapi bila dia susun macam ni, ismi ni mengkuali nama asma semua. Saya tak nak bagi istilah dia sebab ada yang takut kan tak belajar ke apa kan. Dia ni mudhaf ilaih. Siapa dah belajar bahasa Arab sikit? Boleh angkat tangan. Ada angkat sikit je. Mana tahu? Ada tak yang pernah belajar sikit dah bahasa Arab? Masuk kelas ke? Ada ustazah? Masuk kelas sebulan berhenti ke? Tak kisahlah, yang penting masuk. Ada pendedahan sikit kan tadi kalimah. Jadi ini dia ada mudhaf ilaih tau, kata sandar, penyandar. Contohnya pen hitam. Dua kalimah kan, frasa. Pen umum. Tapi nak jelaskan pen apa? Pen
Hitam. Dua kalimah tu ni nama dia mudhaf ilaih. Bersandar, saling mengukur satu sama lain. Oh jelas. Oh pen hitam. Bukan mana-mana pen saja. Tapi pen hitam. Macam tu. Jadi ni nama bukan orang Arab dulu apa? Semua nama dia belasahnya. Nama Lata, nama Uzza, semua bahala-bahala dia letak Bismi juga. Bismi macam-macam kan. Jadi Allah nak betulkan yang itu. Kesyirikan yang begitu. Dengan hanya letak nama siapa? Nama dia. Dan nama dia sangat banyak. Maka cukuplah mewakili satu saja. Jadi dia letak mudhaf. Jadi bila disebut istilah dia mudhaf ni, yang mufrad mudhaf ni ya'umu lil jami'. Bila mufrad mudhaf ni dia menjadi makna jamak. Sebab tu kita boleh terjemah apa? Dengan kesemua nama bagi Allah. Walaupun sebut satu, sebenarnya macam sebut semua dah. Jadi untung tak kita dapat baca ni? Untung. Ringkas. Tapi malam yang selama kita baca Ghafilin lah. Lalai dan lawa, tak tahu apa kan? Tak jelas. Sebab apa? Tak belajar. Itu dia sikit je yang kita nak. Faham sebab itulah kita ini masuk bismillah tu. Jadi kumulai perbuatanku ini, tak kisahlah makan, naik kenderaan kan dan sebagainya, dengan bertawassul menerusi kesemua nama bagi Allah. Lepas tu boleh baca. Bagi apa? Untuk dapat apa? Untuk dapat berkenan dan berkat. Berkenan ni untuk mana? Untuk kat dunia ni. Berkat ni untuk dunia dan akhirat. Jadi baik. Seterusnya, kenapa nama Allah dan nama Ar-Rahman? Cuba kita tengok dalam surah 17. Ayat 110. Ayat 110. Muka surat 293. Okey. Dah. Cuba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita jumpa lagi. Ayat 110. Muka surat 293. Jumpa. 293. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Yaqul, katakanlah wahai Rasulku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah, berdoalah kamu kepada Allah. Tengok sama dah belakang macam hadis ni. Sama aja kan? Jadi berdoalah kamu kepada Allah dengan menyebut nama dia. Allah tu
Awidu'ur Rahman, atau sebut Ar-Rahman. Jadi ini dua pilihan yang menjadi keutamaan. Namun selepas itu apa? Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Mana-mana saja yang kamu seru, maka milik dialah nama-nama yang terindah, yang terbaik. Minta rezeki kita seru apa? Ya Razzaq pun tak ada masalah. Tapi kalau nak diberi pilihan, cukuplah dua ni. Dan inilah lafaz yang paling banyak kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ayat itu, ini nama yang antara nama yang paling utama. Jadi kemudian kaedah dia apa? Wala tajhar bi solatika, dan janganlah engkau menyaringkan. Nyaringkan apa? Suara dalam solat tu maksud dia apa? Solat tu doa lah. Dari makna doa, makna solat, doa. Di sini maksud dia doa. Dalam doa engkau, wala tukhafis biha, dan janganlah engkau merendahkan, langsung tak dengar bunyi pula. Di antara dua. Wa bataghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan di antara dua-dua tersebut. Jadi inilah adab kita dalam berdoa. Jadi ingat, apa yang kita dapat hari ni, bismillah ni, selama ni kita sebut bukan lafaz biasa, dia doa. Doa yang antara yang paling agung. Tengok siapa yang baca bismillah. Nabi Hud, Nabi Sulaiman, dan digunakan pada peristiwa apa? Peristiwa besar. Jadi berkat baca bismillah, apa jadi? Kapal tu tak karam dan berlabuh. Dalam tu semua orang-orang beriman. Berkat baca bismillah dimula dengan surat ni tadi, apa jadi? Pemimpin yang baca dan rakyat ni semua masuk. Ya, itu bismillah besar. Maka maksud bismillah pula yang kita tahu apa dia? Ya, dia tergantung dan dia ada perbuatan sebelumnya. Jadi Allah nak mudahkan hamba-hamba dia. Jadi kita tak perlu sebut lafaz panjang-panjang, cukuplah dengan apa? Terus je bismillahirrahmanirrahim, Allah tahu kita buat apa. Okey? Baik. Jadi ini satu bentuk tawassul yang paling Allah suka, iaitu menerusi nama-nama bagi Allah. Okey. Kemudian kita tengok kepada Ar-Rahman. Nama Allah. Pertama kita tengok nama Allah ni dulu. Ilah. Jadi Allah ni daripada mana? Jadi lafaz Allah ni, Allah, antaranya daripada perkataan ilahu. Ilah. Iaitu Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah, diabdikan diri. Dan ini nama yang paling agung, mewakili semua nama. Sebab tu kita boleh doa. Kadang-kadang kita doa macam mana? Ya Allah, kan? Ya Allah, macam ni. Ataupun kita sebut Allah, Allahumma. Allahumma ni lafaz yang digunakan oleh orang Arab sejak dulu lagi. Allahumma sebenarnya sama makna dengan ya Allah juga. Kalau tengok contoh dalam surah Al-Anfal. Ayat 32. Surah 8 ayat 32.
Jadi ini contoh penggunaan doa dengan nama Allah, tapi dengan keyakinan yang salah. Ayat 32. Muka surat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijarah. فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Dan ingatlah ketika mereka berkata, mereka berdoa. Siapa yang berkata ni? Orang beriman ke orang apa? Orang musyrik, Abu Jahal lah, kocok-kocok ni. Allahumma, dia berdoa, ya Allah, in kana hadza huwal haq, sekiranya dia ni benar, min indika, dari sisi engkau, fa amtir alaina hijaratan, maka turunkanlah ke atas kami batu-batuan dari langit, atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Jadi mereka berdoa dengan sebut nama Allah, tapi untuk menentang siapa? Untuk menentang Allah. Faham? Doa dengan nama Allah untuk menentang Rasul Allah. Cuba tengok ayat atas, ayat 31. Ayat atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan dibacakan Quran, ya Allah sampaikan, qalu, mereka berkata, qad sami'na, kami dengar, sesungguhnya kami telah dengar. Dan lau nasya'u lakulna misla hadza, kalau kami nak, kami pun boleh buat macam yang kamu sampaikan. In hadza illa asatirul awalin, sesungguhnya tidak lain ini hanyalah dongeng-dongeng yang terdahulu. Jadi mereka tak mahu beriman dengan wahyu yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kalau kita lihat di sini, apa dia? Mereka ni sebut Allah tak sebelumnya? Sebut dah. Tapi mereka musyrikin, mereka menyekutukan Allah dengan meletakkan tandingan-tandingan selain daripada dia dalam masa yang sama. Jadi hal ni walaupun, sebab itulah kita kena jelas, walaupun sebut nama Allah, tapi dapat berkat ke tak? Tak. Itu kita kena jelas. Di lafaz ni, dia lafaz yang mulia, maka dia mesti, zat dia semua mesti mulia. Perbuatan yang lakukan juga untuk diletakkan lafaz ni juga mesti
mulia. Sebab tu bismillah sebenarnya jaga kita. Kalau kita hayati bismillah dalam hidup, maka kita banyak nak buat perkara mulia dengan lafaz itulah. Tak mungkin kita akan khianati kalimah yang mulia ni dengan perbuatan buruk kita. Dalam aktiviti-aktiviti perbuatan harian kita ni. Kan? Tadi nak sembang-sembang lepas ni, nak cerita pasal siapa? Sebut tak bismillah? Tak dah rugi dah kat situ kan? Jadi kita takkan mudah cakap sebarangan ni. Kalau hidup kita ni dengan bismillah ni betul-betul kan, tak mungkin kita banyak nak lapar benda yang nak umpah orang pun takut dah. Jadi benda-benda macam tu mesti yang penting apa? Dihayatilah selama kita baca bismillah. Baik. Kemudian lafaz Ar-Rahman. Saya terus kepada lafaz Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim ni nanti kita jumpa lagi dalam surah Fatihah. Sedikitlah tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya apa? Yang Maha Pemurah. Apakah yang Maha Pemurah Allah ni? Allah pemurah sebab apa? Pemurah Allah yang paling besar. Dapat nyawa, kehidupan. Betul. Hari ni kita ada di sini Dapat rezeki. Lagi? Dapat nikmat matahari, bulan, bintang, makanan. Lagi? Apa pemurah Allah paling besar? Tu buka surah 55. Ayat 1 hingga 4. Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Surat 531. Surah apa ni? Kalau nak tahu kenapa Allah pemurah yang paling pemurah Allah apa? Allah sendiri sebut dalam surah Ar-Rahman. Jadi sebab tu surah Ar-Rahman surah tentang apa? Surah tentang apa? Ya, tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak manusia dan jin dustakan. Tentang nikmat-nikmat Allah yang banyak kita sia-siakan dan dustakan. Allah tanya berapa kali? Pandai ni. 30? 31 kali. Masya-Allah. Apa dia? Ayat dia? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu wahai manusia dan jin tu. Tu kaziban tu dua makhluk tu. Kazibani. Tahu dua makhluk manusia dan jin. Okey, sekarang ni tu surah tentang nikmat Allah yang kita dustakan. Dan Allah mula dengan apa? Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Baik, cukup kita baca ayat 4. Ni. Jadi yang pertama Allah sebut Ar-Rahman. Apa dia? Ya, Allah dialah yang Maha Pemurah. Nanti kita bincang detail pemurah ni dengan lebih detail pada dalam Alhamdulillah ni Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang ke berapa? Ayat ketiga nanti Jadi Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Apa pemurah Allah yang paling utama? Yang paling utama? Tak nampak jawapan. Apa pemurah Allah yang paling utama?
Allamal Quran. Allamal, Allah tak mula lain. Allah tak cerita, ya pemurah Allah, Allah bagi kita matahari. Pernah bayar tak bil matahari? Tapi bila Allah sebut matahari? Bulan, pernah bayar tak? Sejuk bulan ni, nikmat bulan kan? Dengan bulan ni lah ada pasang surut, macam-macam perkara. Pernah tak kita perlu bayar balik segala? Ya? Tak. Tapi Allah tersebut yang tu. Sedangkan itu juga nikmat yang kita dapat rasai besar. Kan? Pemurah Allah. Allah bagi kat mana? Kat orang beriman ke kat semua manusia? Semua dapat matahari. Jahat mana pun dia dah dapat nikmat matahari tu. Kan? Tapi Allah sebut tentang matahari ayat kelima. Wasyamsu wal qamar. Ya, ayat 5. Allah mula dengan apa dulu? Allamal Quran. Jadi berbanding nikmat yang kamu dapat ni, nikmat dunia yang kamu ni dapat nikmati, nikmat yang paling besar yang Allah nak kita utamakan ialah ya, dia ajarkan Quran. Dia ajarkan Quran. Ramai orang menikmati matahari, tapi rupanya dia abaikan Quran. Kan? Menikmati tidur di malam hari qamar, tapi rupanya tak baca, tak bangun pun. Lihat apa nikmat paling nombor 1, apa dia? Al-Quran. Kenapa Quran dulu? Soalan dia. Pernah terfikir tak? Macam mana? Panduan hidup. Okey, cuba tengok. Sekarang ni Allah kata Allamal Quran. Macam mana cara Allah ajar Quran? Kat situ dia ada tafsiran juga tu. Allamal Quran. Kita semua Allah ajar Quran macam mana? Allah utuskan Rasul daripada kita hari ni. Dan Rasul kerja dia buat apa? Dia sampaikan. Senang tak dia sampaikan kat kita? Susah. Separuh mati ke, sepenuh mati ke, ataupun macam mana? Ya, separuh mati ke? Separuh, seluruh nyawa Nabi curahkan untuk sampaikan Quran kat kita. Bukan separuh, seluruhnya. Tak ada sikit pun. Kan? Jadi, kalau kita nak timbang lah berapa banyak darah yang dah tumpah, berapa peluh yang dah terkeluar, yang mana hari ni Quran depan mata kita je hari ni. Cuba kita baca sirah dulu. Semata-mata untuk Quran ni lah nak sampaikan, Nabi nak sempurnakan wahyu habis pada umat. Apa berlaku pada baginda? Berapa perang dah Nabi kena? Kan? Banyak, puluhan, ratusan perang. Cuba bayangkan begitu hari ni dapat pada kita. Jadi ini nikmat paling besar. Inilah pemurah aku yang paling utama. Aku ajar Quran. Kenapa? Sebab dengan Quran lah manusia ni segala nilai hidup di dunia kan akan akan dinilai di akhirat nanti. Akan berguna nanti dah. Kalau tidak apa? Sia-sia je. Dengan Quran ni sebab tu kita hari ni ada Islam. Dengan Quran hari ni sebab tu kita kenal Allah, kenal Rasul, ada jalan hidup yang jelas semuanya. Sebab yang ini. Kalau ada matahari, bulan, bintang, tapi Quran tak ada, tengok Abu Jahal, Korun, dapat tak harta banyak? Dapat tak nikmati segala isi dunia? Dapat. Tapi lepas tu nikmati ada makna? Tak ada makna. Sebab itulah Allah sebut Quran dulu. Kamu adalah bulan, bintang, matahari, kautlah semua benda pun. Tapi kalau hidup tanpa pedoman ni, tak ada nilai apa pun kamu bawa. Tapi malangnya manusia dikaut semua. Tapi nilai yang paling penting ni ditinggalkan. Yang nombor 1 ni. Tapi ini yang paling dia tak tahu. Dia paling pandai macam mana nak cari makan. Tapi dia paling lupa macam mana nak cari jalan untuk berilmu dengan Quran. Betul tak? Allah kata Allamal Quran, aku nak ajar kamu Quran. Tapi tengok apa berlaku pada kita. Kita pandai yang mana? Sejauh mana kepandaian kita dengan Allah sebut nikmat paling besar ni? Allamal Quran. Sejauh mana pengetahuan kita tentang ilmu yang Allah sebut mula-mula Allah ajar ni? Inilah aku yang pemurah. Apa kita punya pemerhatian kita kat sini? Ambil berat tak?
Kita pandai yang mana sekarang? Ha? Allah sebut tak benda tu? Ini nak benda ghafil. Lalai. Rupanya kita lalai dengan nikmat Allah yang paling utama, Al-Quran. Sebab itu jadi macam ni hari ni. Ke tak betul ni? Ada jawapan tak Allah sebut? Apa punca? Lalai? Yalah, punca lalai? Lara. Dia mesti ada dalil sebenarnya. Puas hati kan? Buka surah 30, ayat 6, ayat 7. Surah 30. Ar-Rum, surah Ar-Rum. Ayat 6 sampai ayat 7. Surah Ar-Rum. Surat berapa? 405. Ayat 6 hingga 7. Nampak? Jumpa dah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa'dallah, mana dia? Ya, janji daripada Allah. Kerana janji daripada Allah. Janji daripada Allah kat mana? Macam mana kita nak tahu Allah ni, janji Allah ni? Siapa yang tahu janji Allah? Rasul. Jadi Nabi beritahu libatir Rum akan kalah nanti. Kat mana kenyataan tu berlaku? Ni surah Rum ni lah. Quran beritahu Rum nanti kalah. Jadi ini salah satu janji Allah. Banyak lagi janji Allah. Ada syurga, ada neraka, semua janji Allah. Siapa yang buat begini langgar, aku janji dia akan kena azab. Siapa yang macam ni aku janji aku bagi syurga. Semua jelas. Dalam mana? Jadi janji Allah ni kat mana tempat dia? Ni dalam Quran. Quran ni agreement daripada siapa? Pencipta kita. Kepada siapa? Kita. Kepada kita. Kita kalau dapat surat janji, agreement, hutang ke apa, kita nak tengok tak betul-betul. Kalau salah, kalau buat tak tahu, rupanya ada agreement. Nak kena apa? Potong dah air tu. Tak baca selama ni kan? Tahu dah, habis dah. Itu tak apalah. Jadi banyak agreement duniawi yang kita ambil perhatian. Betul tak? Bahasa Inggeris pun tak apa, saya belajar. Kan? Tengok, begitu sekali manusia takut kalau salah. Nanti dia akan ditimpa masalah. Betul? Sebab tu dia ambil berat banyak agreement dia. Tiba-tiba Allah kata ni wa'dallah. Dari siapa ni? Daripada Allah. Antaranya Allah janji Rom akan kalah. Memang betul Rom kalah. Segala janji Allah pasti realiti. Jadi Quran ni bukan dongeng macam dianggap tadi musyrikin. Dia tak nak dengar. Alah, dia kata kan, kita anggap macam dongeng je. Kalau betul dia realiti, kita betul-betul tak nak tahu. Dan tak nak salah. Tapi apa kita buat? Jadi Allah kata janji Allah ni, dan Allah kata apa? La yukhlifullahu wa'dah. Banyak agreement dunia ni yang dijanjikan, tapi kadang-kadang berlaku tak janji tu. Tengok dah tukar dah, tak ada. Sebab manusia punya janji tak boleh faham, pakai. Tapi kita ambil berat tak? Ambil serius tak? Bersungguh-sungguh tak ni? Belajar, ambil tahu semua, sungguh-sungguh. Tapi ni janji Allah yang pasti. Allah kata la yukhlifullahu wa'dah. Tak akan pernah Allah
selisihi segala isi yang kita baca ni nanti, memang pasti kita akan temui nanti. Tapi manusia macam angan tak apalah. Kan? Tak peduli pun dia nak baca, nak ambil tahu pun apa keterangan dalam tu. Betul Allah kata apa? Walakin. Apa tu walakin? Ingat tak? Pernah bincang tak? Apa walakin dalam Quran? Ini nama dia harfu istidrak. Apa fungsi dia antaranya? Dia kalau dalam ilmu tafsir ni dia ada antaranya ayat syakwa. Syakwa Allah. Apa makna dia? Andai, masya-Allah. Ahsanti. Faham? Keduhan Allah nak bagi tahu tentang sikap kita. Apa sikap manusia? Ramai manusia sikap dia apa? Aksarun nas la ya'lamun. Apa maksud la ya'lamun? Kan tak tahu tu, tak nampak tu. Ya'lamun fi'il mudhari'. Maksudnya mereka boleh tahu tapi tak mahu ambil tahu. Ramai manusia bersikap tak mahu ambil tahu. Faham? Lepas tu kena jelas terdabur ni. Baca je tak nampak lah. Faham? Ramai sikap manusia tak mahu ambil tahu apa? Ni, wa'adallah ni. Yang ni dia tak ciris pun. Tak apalah, asal baca, tutup, habis. Jadi apa jadi? Apa yang manusia nak ambil tahu dan belajar betul-betul? Ayat 7. Kita baca sambung. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamun mudhari' lagi. Jadi Allah kata ramai manusia la ya'lamun, tak tahu yang janji Allah ni, tapi yang mereka banyak tahu dan sibuk tahu apa? Ya'lamuna zahiran. Apa makna dia? Mereka belajar sampai pandai pakar hebat tentang perkara yang zahir untuk kehidupan dunia mereka. Sedangkan tentang perkara akhirat yang ada dalam janji Tuhan ni, mereka terus filah lalai. Ayat ni haramkan kita ke belajar ilmu dunia ni? Tak. Tapi apa? Utamakan yang utama tu. Kat situ lah maksud dia nak ajar kita. Ini punca ramai akan lalai dan akhirnya kecundang di akhirat nanti. Allah tak nak awak jaga kita. Sehingga mereka tak sempat nak fikir tentang nanti nak pergi mana. Ayat berapa tu? Ayat 8. Ayat 8 kata apa? Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah mereka memikirkan tentang nasib diri-diri mereka? Sekejap, ayat 8. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Jadi awalam tu maksudnya apa? Dia macam afalah jugalah lebih kurang. Jadi maksudnya patutkah mereka rasa cukup dengan pengetahuan yang tadi tu yang alamuna zahiran min hayatid dunya sahaja, sedangkan tentang akhirat ni mereka lalai sehingga mereka tak fikir tentang diri-diri mereka selepas ni nanti, selepas habis kehidupan dunia nanti. Tidaklah Allah ciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang jelas, yang benar, untuk dihisap, diadili nanti di atas perbuatan manusia nanti.
Dan semuanya ada tempoh yang telah pun ditetapkan. Dan sesungguhnya memang ramai daripada kalangan manusia terhadap hari pulang nanti pertemuan dengan Tuhan mereka benar-benar adalah orang-orang yang ingkar, ramai yang kufur. Buat apa bukti ingkar tadi? Tak pedulikan apa? Berita tentang akhirat ni. Dalam mana? Dalam Quran ni. Baik, balik pada surah kita Ar-Rahman. Jadi pemurah Allah yang paling besar sekarang ni, ini point dia. Apa pemurah Allah? Dah dapat jawapan dah. Jadi apa pemurah Allah yang paling utama? Allah ajar Quran. Lepas tu Allah cerita tentang siapa? Khalaqal insan. Kenapa manusia nombor 2? Allah cerita Quran dulu. Lepas tu baru Allah kata Allah cipta manusia. Kenapa ya? Ada dapat tak beberapa dia punya faedah dia? Boleh buka balik dari surah tadi. 5, 3, 1. Okey. Dia ada komputer, kan? Komputer. Tapi tak ada Windows dalam tu tak install. Boleh operasi tak komputer tu? Tak boleh. Begitulah manusia ni. Banyaklah manusia di muka bumi ni macam mana pun. Tapi ketika tak ada wahyu, tak ada para nabi, tak ada Al-Quran, kan? Apa jadi? Kacau balau dunia ni tak ada apa-apa nilai. Tak ada nilai. Sebab tu dalam hadis yang lain nanti saya akan kongsi lagi hari tu. Ad-dunya mal'unatun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu aw aliman aw muta'alliman. Di dunia ni terlaknat dan terlaknat seluruh isinya kecuali peringatan Allah dan apa yang berkaitan dengannya dan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Itu dalam sebuah hadis yang lain. Kenapa? Jadi kita ni ada nilai, manusia ada nilai sebab apa? Quran tadi juga balik. Balik pada apa? Yang pertama balik. Semua nanti link balik pada yang pertama balik. Itu tujuan, itulah dia punya point dia. Sebab tu allamal Quran khalaqal insan. Dan apa tujuan insan dicipta? Pertama, insan dicipta untuk jadi insan yang sempurna mesti ada Quran. Dan lepas dapat Quran, ini satu keistimewaan kehebatan manusia yang paling utama. Allamahul bayan. Apa maksud dia? Allah ajarkan manusia keupayaan untuk memberi keterangan, menjelaskan. Jadi apa tujuan kita hidup hari ni? Hari ni datang belajar Quran. Untuk buat apa? Untuk buat kerja kita yang ketiga. Apa dia? Dengan keistimewaan kita Al-Bayan, apa kerja kita lepas dah belajar Quran? Ya, sampaikan. Inilah kerja paling utama. Kerja siapa? Para Rasul. Dan inilah orang-orang yang tertinggi dalam syurga. Sebab apa? Sebab mereka menyampaikan ayat-ayat Allah tu. Okey. Jadi itulah 3 bentuk rahmat Allah ni. Jadi Al-Quran, Allah ni Maha Pemurah. Allah turunkan Quran kepada seluruh manusia. Nanti kita akan bincang lagi tentang Quran ni. Baik, jadi hari ni kita sampai di sini. Kita berhenti dulu. Bismillahirrahmanirrahim ni. Untuk Ar-Rahman Rahim kita simpan untuk ayat ketiga nanti surah Fatihah tu. Yang ni kita dah tahu sikit lah. Baik, sekarang kita cuba terjemah balik. Kita terjemah secara tafsiran kita tadi. Okey. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kumulai perbuatanku ini dengan bertawassul bagi memohon perkenan dan keberkatan menerusi kesemua nama bagi Allah
yang maha pemurah kepada seluruh makhluknya dengan menurunkan Al-Quran kepada seluruh manusia, lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang ni nanti belum lagi kan. Ini nanti kita akan bincang tentang ni, InsyaAllah. Dapat tak? Dapat? Sekali lagi. Mulai pekerjaanku ini dengan bertawassul bagi memohon perkenan dan keberkatan menerusi kesemua nama bagi Allah yang maha pemurah, yang maha penyayang. Okey, dah. Ada soalan? Cukuplah untuk hari ni. Saya ambil masa lebih dah ni. Pukul berapa dah? 10 dah . Okey, jadi sampai sini dulu. Kalau tak ada apa-apa, kita... Ya saya. Di situ bacaan. Untuk tu dia baca secara sir. Dia ada itu khilaf di antara mazhab lah. Tapi kita Syafi'i kita baca jar, baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam hadis tentang hal tersebut. Tentang saya tak hurai tadi itu panjang lagi lah. Ya. Ar-Rahman ni untuk semua makhluk. Khusus. Itu akan bincang nanti. Rahman Rahim special. Dia dua kalimah yang sama sebenarnya, tapi dia pecah dua. Nanti kita akan bincang lanjut. Jadi untuk bismillah baca kuat, baca pelan, itu khilaf lah. Jadi kita bacalah kuat. Sebab kita ambil pandangan yang baca kuat. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. Okey, sampai sini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ahlika wa khassatik. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.